Kaki tangan TV3 tentunya masih ingat bahawa timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menempatkan penulis ucapannya, seorang rakyat Pakistan bernama Munawar Anis, di TV3. Dia diketahui di kalangan wanita dan juga isteri-isteri orang stesen TV itu sebagai seorang yang sangat gatal, yang sering mengganggu mereka. 19 September 1998, Munawar dan adik angkat Anwar, Sukma Darmawan, telah membuat pengakuan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Mereka telah diliwat oleh Anwar Ibrahim dan mereka dipenjarakan selama 6 bulan. Saya dalam MySA, saya ditunjukkan gambar-gambar segala macam. Saya tak percaya. Bukan? Tidak mudah kita percaya, saya maklum sajalah. Hampir 40 tahun saya dengan dia begitu kan. Ibarat orang berkasih sayang je. Susah nak kata you ceraikan dia, susah kan begitu. Di sebalik kes skandal ini, Munawar seorang rakyat Pakistan yang memainkan peranan sangat penting dalam mengatur rangkaian Anwar di dunia kewangan antarabangsa ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri Malaysia. Selepas saya mengkaji hampir 2 tahun setengah, kalangan teman-teman rapat Anwar, sisa sulit, sisa peribadi, sisa politik, ketua pemuda, penasihat agama, banyak lagi ya, hampir 28 orang saya kaji, saya teliti, saya debat, ya, saya bincang secara mendalam ya, siapa Anwar sebenarnya. Penyelidikan kami membongkar Munawar lah yang memperkenalkan Anwar kepada Veteran Bank of Credit and Commerce (BCCI) yang ditubuhkan oleh Hasan Abadi pada tahun 1972. Beliau merupakan seorang kawan rapat kepada puak Wahabis. Pada zaman kegemilangannya, bank ini beroperasi di 78 negara dengan 400 cawangan dan aset bernilai 21 bilion dolar dan merupakan bank ketujuh terbesar di dunia pada akhir tahun 1980. Anwar ni dah dikata orang dah dibancuh, saya ikut, dah dibancuh kepala dia oleh Amerika, oleh Yahudi dan sebagainya. Jadi jenis Islam yang nak dibawa, jenis Melayu yang nak dibawa adalah Melayu dan Islam yang sesuai dengan mul ataupun acuan yang ada kepada Amerika, yang kita tahu Amerika ni ialah dia punya world leader. Kemasukan Anwar dalam rangkaian veteran BCCI disokong oleh Paul Wolfowitz yang mempunyai kaitan dengan BCCI sejak di bawah pentadbiran Reagan dan seorang bernama Douglas Paul yang disebutkan dalam akaun berkanun bekas penolong Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Abdul Murad, sebagai mengetuai agensi kumpulan pemikir Amerika Syarikat APPC untuk menaikkan imej Anwar di kalangan negara-negara barat. Jadi saya tanya John Brandon Wright in detail, dia kata, apa bukti kamu mengatakan bahawa Ana terlibat dengan pihak di Amerika? Dia kata dia sangat rapat dengan Cohen. Dia kata dia sangat rapat dengan tokoh-tokoh lain, ya, banyak. Dia berutus surat dengan mereka, ya, dan saya lihat surat-surat itu begitu kan, dengan bukti sekali. Anwar telah mengarahkan Murad supaya memberikan peruntukan 10 juta dolar kepada agensi ini yang berpusat di Washington. BCCI menjadi rangkaian pemilihan dana Anwar. Antaranya ialah Israel Discount Bank, Al-Barakah, Hong Leong dan Hong Kong Venture Limited yang berpengkalan di Hong Kong. Sehingga pemecatannya pada 1998, dana pelaburan Anwar berjumlah kira-kira 4.5 bilion ringgit di seluruh dunia. Sejumlah 15 juta dolar dipindahkan ke Malaysia pada tahun 1997 bagi membiayai gerakan Anwar untuk menggulingkan Mahathir. Lebih dari 2 juta dolar dikeluarkan dari akaun khas Anwar di Al-Barakah ke satu akaun khas di Bank Utama Geneva dan dari situ ke entiti yang dipanggil Granite Holdings yang berpengkalan di Hong Kong. Semua wang ini kemudiannya dipindahkan ke bank negara dan dari sini disalurkan ke orang-orang tertentu yang dikenal pasti oleh penolong Gubernur Bank Negara Datuk Abdul Murad Khalid. Kebanyakan institusi terlibat menutup operasi tidak lama selepas membuat transaksi menurut arahan Anwar Ibrahim. Ditaksirkan bagi membiayai operasinya untuk merampas kuasa dari Dr. Mahathir, Anwar telah memindahkan lebih 240 juta ringgit ke Malaysia. Menjelang Perhimpunan Agung UMNO 1988 yang dirancang bagi tindakan merampas kuasa itu, lebih 44 juta pound telah dipindahkan ke Malaysia melalui Oanda Group Holdings di Nigeria dan Absa.
Kumpulan ini kemudiannya dibeli oleh Barclays di Afrika Selatan. Ini semua berlaku dalam pengetahuan bekas penolong Gubernur Bank Negara, Datuk Abdul Murad Khalid, yang kemudiannya telah meminta maaf kepada rakyat Malaysia kerana telah membiarkan dirinya diperalatkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam akuan berkanunnya yang didedahkan oleh media dalam dan luar negara pada 28 Oktober 1999, Murad berkata beliau tidak memperolehi manfaat daripada apa yang diarahkan oleh Anwar kecuali patuh kepada arahan seorang yang begitu berkuasa. Sehingga berlaku kes kedua. Kes kedua yang melibatkan Saiful. Saya mula bertanya, Saiful bukan budak gerakan Islam, budak jamaah. Dia duduk dalam tempat yang penting. Anwar akses kepada maklumat dalam dan luar negara. Anwar seorang pejuang. Saya mula bertanya, bila kawan-kawan saya mula meninggalkannya seorang demi seorang, saya pun mula bertanya. Bagi saya makan masa 2 tahun setengah untuk mengambil satu kesimpulan. Saya menolak Anwar, saya mufarakah dengan dia kerana dia tidak lagi punya integriti dalam kacamata saya. Jadi pokoknya kita tidak tahu. Dari pengalaman interaksinya yang panjang dengan pemimpin-pemimpin dunia Arab yang berpotensi dalam dunia kewangan dan politik antarabangsa yang ada kaitannya dengan Arab, Yahudi dan Amerika Syarikat, terutama setelah menjadi seorang pemimpin penting dalam kerajaan, Anwar memikirkan perlu baginya mempunyai kumpulan pemikir Barat APPC untuk membangunkan imejnya di Barat. Douglas Paul yang dipilih oleh Anwar untuk kumpulan itu dan yang disebutkan dalam akuan berkanun Datuk Murad merupakan pilihan raya yang tepat. Beliau mempunyai kelayakan dan pengalaman yang cukup hebat sebagai bekas pegawai kanan Majlis Keselamatan Negara. Menurut Datuk Murad, APPC ditubuhkan oleh Douglas Paul pada 1993 dengan dibiayai sebahagian besarnya oleh Anwar. Murad mengakui bahawa dia telah didesak oleh Anwar supaya menggunakan tabung-tabung negara seperti KWSP untuk diuruskan oleh APPC. Murad menegaskan hal ini membuktikan bahawa Anwar merupakan seorang pemimpin tidak berprinsip yang bersedia mengorbankan tabung-tabung negara untuk kepentingan politik dengan pertolongan anasir-anasir asing. Perkembangan semasa yang berlaku di negara ini yang mengancam ketenteraman awam dan kehidupan rakyat bagi memajukan cita-cita politik Anwar adalah bukti yang cukup untuk menyokong pernyataan saya, katanya Murad dalam akuan berkanunnya. Menurut perisikan kami, dakwaan Murad mengenai PAL dan APPC mempunyai kaitan dengan pihak Barat. Kepada Barat, Anwar adalah pelanggan. Anwar menggunakan ISIS untuk membawa pihak Barat ke Malaysia dan mereka dibawa ke majlis-majlis ceramah khas tentang bagaimana Malaysia di bawah Anwar Ibrahim mampu menjadi kuasa pada demokrasi Islam yang lebih sempurna. Mereka percaya telah menemui seorang Muslim sempurna untuk mendemokrasikan dunia. Douglas Paul adalah sebahagian dari operasi ini. Dengan sokongan dari dalam dan luar negara, Anwar menaiki tangga politik dengan kelajuan yang tidak pernah dilihat sejak merdeka. Kempennya menentang halangan besar Ghaffar Baba tidak lagi menjadi masalah kerana adanya sokongan pembiayaan yang cukup, tetapi yang menjadi benteng menghalang hasratnya ialah Mahathir. Jika 1992 hingga 1993 dianggap sebagai kemuncak usaha Anwar untuk menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri, tahun 1993-1994 adalah tahun-tahun permulaan gerakannya untuk menjadi Perdana Menteri. Langkah yang jelas ke arah itu ialah dengan meletakkan pengarang-pengarang kanan di jawatan penting di TV3 dan di akhbar-akhbar. Johan Jaafar, Nazri Abdullah, Yunus Said adalah antara proksi Anwar dalam usaha untuk mencapai impian menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun, ini telah disedari oleh Mahathir. Sebelum Anwar dipecat, pengarang kumpulan utusan Melayu Johan Jaafar dan ketua pengarang berita harian Nazri Abdullah telah diminta meletakkan jawatan dan kemudian diikuti dengan pengarah operasi TV3. Anwar mengakui kesemua mereka adalah orangnya.